Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sentiasa berbahagia dan sehat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Anda orang pertama muncul hari ini bersama dengan Wan Hafiz, Wan Basirun. Apa khabar saudara? Begitu juga dengan Syarul Azam. Selamat malam dari Kota Baru Syarul nampak gaya Kota Baru ni susah nak cakap macam mana tu. Tinggi ya dia punya COVID-19-nya. Begitu juga saudara Azman, saudara kena godam. Janganlah godam saya. Apalah dosa saya, saudara. Saudara. Begitu juga dengan Man Bacin, Zamari Alsi, selamat malam, saudara Abu Nem, Osman Ros, apa khabar saudara Osman? Saudara Ibrahim Cik Muda, terima kasih hadir sama malam menemani saya ya. Begitu juga Nasar Syukur Jamil, Openg Temu dari Sarawak. Orang Sarawak macam mana? Pian-pian, warung kudap-kudap. Kudap-kudap makan kudap-kudapan lah. Bila dengar saya beri pencerahan ni ada kudapan seronok sikit saudara. Begitu juga dengan saudara Muhammad Asri dari Kuantan. Apa khabar saudara Muhammad Asri Dir di Kuantan ni peminat streaman kot. Begitu juga dengan saudara Kamarudin Shah Abudin, Jaka Lenglong, apa khabar daripada Penang Jaka, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan, Cik Limut, saudara Nur Bazura Kuih Serah, apa khabar Kuih Serah? Kuih Serah ni orang Pahang ni saya tahu. Abu Nem, Azhar Lasman, Guardian Leon, selamat malam dan terima kasih, salam satu Malaysia katanya. Begitu juga ada saudara Kamal Arifin, saudara Nur Baladin, saudara Puan Nisa Yusof. Apa khabar Nisa? Banyak menghantar kiriman kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih. Saudara Razali, Haji Wan Ismail, Waalaikumsalam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara ya. Baik saudara, seperti biasa, awalan saya adalah memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Hari ini hari Rabu 9 Februari 2022 yang merupakan tinggal lagi 53 hari kita akan menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Dan ini adalah merupakan hari yang ke-693 saudara. Bumi kita ini dicengah oleh virus corona. Dan menurut laporan daripada saudara Rio dari Mesti Melaya hari ini, mula-mula dihantar mengejutkan saya, katanya 19,000. Saya kata betul ke? Rupa-rupanya sebenarnya hari ini adalah 17,134 warga kita yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan dijangkiti oleh virus corona. Tinggi saudara. Nampak gayanya pola-pola kenaikan berterusan. 3 hari lepas 11,000, dia naik 13,000, hari ini 17,134. Bagaimanapun Rio tidak memberi pada saya gambaran negeri-negeri. Saya tak dapat memberi pencerahan malam ini. Dan jumlah mereka yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona sudah mencecah angka 2,956,332 orang. Semalam mengundang kematian 13 orang. Tinggi saudara. Sebab tu saya mengharapkan agar kita jagalah diri kita, kita jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita. Dengan jangkitan hari ini 17,134, jumlah untuk bulan Februari 9 hari baru saudara sudah mencecah 85,574 orang. Itulah gambarannya saudara yang dapat saya berikan berhubung dengan COVID-19, di mana jangkitannya tidak ada kelegaan, masih terus meningkat. Tak tahulah sampai ke mana angkanya itu. Kita tunggulah laporan dari hari ke hari. Saya mengharapkan agar saudara Rio tidak jemu untuk memberi kiriman kepada saya untuk kita bersama memberi pencerahan untuk setiap warga ini mendapat informasinya. Ya saudara, baik. Kita masuk e-commerce. Seperti biasa saudara. Ini meniaga juga saudara, carilah rezeki yang halal. Itu saja yang mampu kita lakukan ya saudara. Kalau saudara mempunyai produk mahu diwawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011 330 41241. Saudara, 011
01133041 dan Al-Azhar sibuklah dia dengan dia punya haruman setangi bakur dan wangi-wangian parfumnya dari Timur Tengah yang wangi. Saya sentiasa memakai parfum Amir Al-Khud yang diperbuat daripada pati kayu gaharu. Juga jangan lupa rendang tok ibunya bersama dengan kuih bahulu berdal orang Perak yuk, serta gula O. Gula O adalah untuk kesihatan kerana tidak ada kalori. Jadi saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan bekalan gula O saudara. Ini orang yang takut kencing manis. Kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mau buah-buahan grade AAA, harganya lebih murah daripada harga supermarket dan terus dihantar ke rumah saudara, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Banyak buah-buahannya yang manis-manis saudara. Dan akhir sekali tentulah ini makanan kegemaran saya, popiah sirih Lady Maria. Saudara boleh berhubung dengan Saudara Nizam di talian 019-435-1203 untuk menikmati popiah sirih Lady Maria, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan bila kita makan. Ya saudara, itulah seketika e-commerce saudara. Apa khabar saudara Obstalok? Waalaikumsalam saudara Afal Nizam, bikin 495 Tailong. Ada Tailong pula yang masuk. Jangan nak marah dengan saya Tailong. Baik saudara, kita seperti biasa masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya firman Allah SWT bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan serta faedahnya. Ini daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-87. Ini maksud bahawa Allah SWT telah mengurniakan kepada baginda Rasulullah SAW mukjizat yang agung, maha agung saudara. Baginda dikurniakan dengan 7 ayat. Itu dari surah Al-Fatihah yang sentiasa diulang-ulang bacaannya. Setiap kali kita menunaikan solat, kita akan membaca Al-Fatihah. Baginda dikurniakan juga dengan mukjizat Al-Quran ini yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Jadi kalau kita merujuk tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Kathir, katanya kita perlu bersyukur di atas kurniaan dan mukjizat yang dikurniakan kepada baginda Rasulullah SAW. Surah Al-Fatihah, dia mengandungi 7 ayat untuk kita membacanya pada setiap kali solat dan mengulang bacaannya pada setiap rakaat. Al-Quran adalah kitab mukjizat yang agung, kitab yang menjadi panduan dan petunjuk bagi semua manusia. Jadi saudara, kita hendaklah sentiasa bersyukur di atas kurniaan mukjizat yang diperolehi oleh penghulu kita, baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan kurniaan yang terhebat kepada baginda. Dan kita juga hendaklah membaca dan menghayati setiap ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jangan hanya sekadar membacanya saja, fahamilah juga maksudnya. Hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk, dan jangan sesekali kita meminggirkan Al-Quran saja. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman kehidupan kita sepanjang hayat. Kita berdoalah pada Tuhan, ya Allah, jadikanlah kita ini orang yang membaca dan menghayati Al-Quran, dan kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Amin ya Rabbil Alamin. Saudara, itulah sedikit tazkirah singkat yang berupa dalam naluri kehidupan kita. Baik saudara, usai kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya Saudara Hibir Hasan. Katanya, jika tali terlalu tegang, maka itu tandanya ia akan putus. Tali kalau terlalu tegang, itu tandanya ia akan putus. Jika malam sangat pekat, maka kegelapan itu segera pergi. Dan jika urusan kita terasa masih susah, itu artinya kelapangan segera mendatang. Tidak mungkin sesuatu kesusahan itu mengalahkan dengan kemudahan yang bakal kita terima. Terima kasih Saudara Imbil atas mutiara kata yang begitu berarti bagi kita. Saudara, baik. Seperti biasa,
Orang nak marah, marahlah kat saya. Orang nak jemur-jemurlah. Saya tetap akan mengutarakan salam impian moratorium dan penggunaan wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat itu persoalan lain. Saya harus mengutarakan sehingga rakyat benar-benar dapat pengeluaran wang mereka daripada tabung simpanan mereka sendiri, tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Dan saya harus berpesan kepada pimpinan, jangan sesekali anda berbelanja tanpa had wang negara. Kerana kena ingat, setiap sen wang negara yang mahu dibelanjakan mesti mendapat keputusan parlimen. Dan seandainya kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah keliru dalam kesangsian. Rakyat keliru dalam kesangsian. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan keliru dalam kesangsian ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, beli belida di gerai Pak Kayat sama lokan si ikan duri. Jangan mempersenda kehidupan rakyat semata menguntungkan diri sendiri. Ini pantun Pak Nazir dihantar saya tadi. Waktu dihantar dia kata ini fresh dari oven. Baru petang tadi dihantar saya. Katanya lagi, dari Bagan ke Pekanmaran, singgah di Langkap ke rumah Ipin. Degil, enggan mentaati kebenaran, begitulah sikap setengah pemimpin. Mereka degil untuk mentaati kebenaran. Saudara, kalau itu jadinya, apa jadi pada rakyat? Saudara, saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Malik yang sibuk memulakan melatih anak-anak muda dalam iGrow-nya. Kata Saudara Nordin, tengah hari pergi ke kota, beli beras barang sekampit. Politik dan COVID, cabaran kita. Rakyat Malaysia semakin terhimpit. Beliau merasakan kegusaran, khawatir dengan kenaikan COVID-19, di samping itu kecelaruan politik ini yang akhirnya rakyat negara kita semakin terhimpit. Katanya lagi, bakar ikan berkayu arang hendak dimakan anak teruna. Jangan leka hidup sekarang, lalai bekerja, kelak merana. Jadi beliau memesan pada teman-teman, jangan kita lalai, ada waktu, ada kesempatan, bekerjalah. Apa saja, saudara. Terima kasih saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil yang tidak jemu-jemu menghantar kiriman untuk kita kongsi pantun mereka. Saudara, kita masuk segmen Gendung Ilmu. Ini dia pada kirim daripada culipan daripada buku yang dihantar oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, iaitu buku yang berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kerana intipati dari buku itu adalah harapan dan impian pemimpin terdahulu untuk melihat hadirnya pemimpin Melayu hari ini terdiri daripada mereka yang fakir, artinya hidup penuh kesederhanaan. Orang itu dulu menggunakan ayat fakir, bukan miskin saudara, itu kesederhanaan. Kerana kalau pemimpin itu hidupnya sederhana bagaikan fakir, terhadap harta tidak terfikir. Jadi dia tidak akan memikirkan soal nak mencari reta dan sebagainya. Berjanji teguh, berpantang mungkir. Kalau dia berjanji, dia akan teguh memegang janjinya, dan dia berpantang untuk memungkiri janjinya. Menjalankan tugas, tidak mangkir. Mangkir ni tidak akan lengah. Saya bersih batin, sempurna lahir. Bila dijadikan pemimpin, ianya mahir. Dijadikan tua, bala menyingkir. Dia tak ada bala nak datang sebab dia hidup dia penuh kesederhanaan. Dalam orang kata biarlah orang nak kata dia fakir ke apa semua. Itulah pemimpinnya yang penuh dengan kesederhanaan. Jika dijadikan tua, bala menyingkir, dijadikan induk, mau berlendir. Berlendir itu sanggup dia bawa tengkus lumus memimpin umat, tuah mengalir. Jadi kalau pemimpin yang ini kita jadikan pemimpin, maka tuah akan mengalir. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Culipan-culipan yang penuh dengan makna. Itu adalah merupakan impian para pemimpin terdahulu. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, memang saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting halaman saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ke mana-mana channel pun. Maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kiriman, kata-kata ataupun komen-komen yang anda lakukan juga adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak berkemampuan untuk memantau ke semua komen ataupun culipan ataupun suntingan yang anda lakukan.
Ingat, ini adalah halaman pencerahan politik. Lain tak ada, saudara. Sedikit-sedikit pemberi berita apa yang berlaku di sekitar negara kita ini. Matlamat saya adalah supaya warga kita sentiasa berinformasi, bukan untuk memuja sesiapa. Supaya warga kita berinformasi, kita tahu, jadi orang tidak boleh memperdayakan kita, saudara. Ya. Ingat, saudara, kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya lontarkan, anda boleh hadamkan atau anda boleh ketepikan. Matlamatnya untuk informasi. Dan saya harap, saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan saya haraplah agar santunilah isu-isu itu dengan baik, saudara. Saudara daripada mana parti pun saya tak ambil kisah. Tapi saya melihat culipan-culipan yang mencarut, yang maki hamun. Jangan begitu. Mungkin datang daripada anak muda yang tak sabar. Sabar, saudara. Kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Jangan kita rasa marah bila orang tak bersetuju dengan kita. Kita terus membuat hukuman dan mencarut dan maki hamun. Itu bukan budaya kita, saudara. Santunilah setiap isu itu dengan penuh harmonis, saudara. Baik, saudara. Kita ini sebenarnya, saudara, adalah insan biasa. Kita tidak lari dari melakukan kesilapan dalam kehidupan kita. Dan seharusnya, saudara, kita menyedari dan menghayati realiti ini. Mana bumi yang tak ditimpa hujan, saudara. Kita melakukan kesilapan semalam, kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Dan, saudara, semua kesilapan itu tidak mampu untuk kita perbetulkan. Kerana masa telah berlalu. Macam saya katakan, kaya macam mana pun anda tidak mampu untuk membeli waktu semalam. Tapi apa yang ada pada kita adalah kita berkemampuan untuk memperbaiki sesuatu tindakan yang ke hadapan. Berdasarkan pada kita merasakan yang lepas kita buat silap. Bila kita silap, kita kembali ke pangkal jalan. Lain tak ada, saudara. Bukan hanya semata-mata kita ego, kesilapan masa silam, kita tak mau perbetulkan. Itu bukan naluri kehidupan yang dituntut. Kita belajar daripada kesilapan. Setiap manusia itu pasti melakukan kesilapan dalam hidupnya, saudara. Jadi selagi hayat kita masih ada, kita mampu dan kita berkemampuan untuk tidak melakukan atau mengulangi kesilapan kita. Saudara, dan saya lihat, saudara, ini situasi keliru dalam kesamaran ini, saudara. Saya melihat sejak akhir-akhir ini, saya nampak bahawa beberapa tokoh agama dan pendakwah mula menyerang Kementerian Kesihatan, khususnya Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, dengan mempertikaikan berhubung dengan pengambilan vaksin. Macam contoh, saya lihat Datuk Mufti Perlis, Datuk Dr. Mazhar, melalui cuplikannya di media sosial, dia menulis, seandainya Kementerian Kesihatan Malaysia yakin tiada risiko yang buruk terhadap dos penggalak, maka dia kata dia ingin mencadangkan supaya penerima tidak perlu menandatangani surat yang menghalang tuntutan ganti rugi. Jadi kalau kita mengalami satu musibah, kita boleh menuntut, kata Ustaz Mazhar. Sebaliknya, kata Mufti Perlis itu lagi, Kementerian Kesihatan haruslah memberi jaminan bayaran pampasan jika berlaku apa-apa kesan buruk terhadap kesihatan pada penerima. Itu tuntutan daripada Mufti Perlis. Saya nyatakan apa yang saya baca daripada kenyataan itu, begitulah seriusnya. Dan kita semua tahu bahawa beliau mengalami suasana yang agak tidak begitu menyenangkan bila bapanya sendiri katanya dalam keadaan tidak begitu baik, terganggu kesihatannya, saudara. Dan pendakwah Ustaz Muhammad Husham, ini lagi garang, saudara. Ustaz Muhammad Husham dari negeri Kedah, Ustaz Muhammad Husham bin Datuk Badarudin, melalui ciri ceramah tazkirahnya, dia menuntut agar Perdana Menteri segera menukar Menteri Kesihatan dengan warga yang mempunyai latar belakang ilmu perubatan. Artinya dia tak percaya lagi dengan kehadiran Khairy Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan. Dia kata kalau boleh carilah orang yang ada latar belakang ilmu perubatan. Bukan hanya bercakap, bukan hanya membuat dasar yang membuatkan rakyat keliru, saudara. Jadi dia kata kalau boleh, dia kata dia tak mahu lagi. Dia tak mahu lagi Khairy Jamaluddin meneruskan khidmatnya sebagai Menteri Kesihatan. Malahan, saudara, saya melihat juga pendakwah tersohor Ustaz Kazim Alias juga menuntut
dan menzahirkan keresahannya apabila sejak virus corona ini menyerang negara kita, katanya terdapat beberapa peraturan yang diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan yang seolah-olah mau meminggirkan masjid. Jadi katanya soal apa orang naik public transport, naik kereta, naik bas, naik kereta api, naik MRT, boleh ramai dan bersesak-sesak. Begitu juga apa yang kita lihat di pelabuhan Peri nak pergi ke Langkawi, bawa sesak-sesak, boleh rapat-rapat dan tak ada pula nak mengatakan pakai SOP dan sebagainya. Begitu juga pusat membeli belah dibuka, stadium orang boleh main bola ramai, tetapi masjid diletakkan pelbagai syarat. Dia kata ini agak bertentangan kerana dalam bila kita mau menunaikan solat berjemaah, imam akan menyatakan rapatkan saf. Jadi ini tuntutan agama. Jadi meminggirkan tuntutan agama katanya hanya kerana memenuhi kehendak SOP daripada Kementerian Kesihatan, seperti seolah-olah merendahkan martabat masjid ini. Kenapa harus kita merendahkan hukum Tuhan ataupun saranan baginda Rasulullah SAW? Itu tuntutan daripada Ustaz Kazim Alias. Dia kata janganlah oleh kerana wujudnya wabak virus corona ini, maka yang jadi sasarannya kluster yang digelar sebagai kluster masjid. Cuma masjid saja tak boleh, yang lain boleh. Itu kenyataan daripada Dato' Kazim Alias. Kemudian saya juga merasakan ada logikanya sebab hari ini saya menerima kiriman pula, iaitu tentang Ustaz Azhar Idrus. Ini adalah pendakwah tersungguh, saudara. Mereka orang yang pakar dalam bidang agama, menghafal Al-Quran dan faham isi kandung Al-Quran, tuntutan agama. Ustaz Azhar Idrus pula sekarang ni dia mengatakan soal angka. Dia mencetuskan satu pemikiran saya kata ada logikanya. Iaitu apabila dia kata jangkitan COVID yang mencapai jumlah begitu tinggi secara mendadak sejak 2-3 hari ini. Katanya beliau mempersoalkan, andailah dia kata jangkitan ini disahkan sejumlah katanya 10,000 orang misalnya. Artinya mestilah ada saringan ataupun siasatan mahupun kajian dibuat pada orang ramai. Artinya berapa orang? Kerana kata Ustaz Azhar Idrus, bagi setiap 10 orang, cuma 10% saja yang ada kemungkinan boleh dijangkiti. Artinya kalau 10,000, berarti Kementerian Kesihatan sudah melakukan siasatan mahupun pemeriksaan terhadap 100,000. Kalau satu hari 100,000, 10%. Tapi kalau naik macam hari ini 17,000, artinya sekurang-kurangnya 170,000 warga kita yang disiasat, yang diperiksa. Jadi dia kata apakah angka ini dia menzahirkan ketidakyakinan beliau terhadap angka, kerana katanya ini permainan angka. Jadi saya melihat sekarang ni bahawa warga pendakwah, warga yang rapat dengan masjid sudah mula mempertikaikan, dan saya mengharapkan agar apa yang disarankan oleh Ustaz Husham Badaruddin, dia kata mintalah agar Yang Amat Perdana Menteri segera menukar orang yang benar-benar berilmu dalam bidang perubatan ini, menggantikan Khairi Jamaluddin, sebab dia hilang keyakinan, hilang kepercayaan. Dan saya melihat dari segi Ustaz Mazhar, mufti, bukan level saya, level mufti mempertikaikan Ustaz Kazim Alias, orang pendakwah yang tersohor, ceramahnya berpuluh ribu orang hadir. Ustaz Azhar Idrus, culipan-culipannya beribu, berjuta orang dengar, bukan hanya negara kita, di seluruh dunia. Mereka ada orang yang benar-benar pakar dan mereka mempertikaikan tindakan SOP yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan. Malahan saya nampaklah yang sebagai saya yang kecil-kecilan tu tak naklah saya ambil kira sangat. Memang ramai saudara. Ada anak muda, ada bapa yang mula mempertikai, mencabar. Jadi ini suasana begini, saya rasa agar Kementerian Kesihatan dapat berfikir, memikirkan sedalam-dalamnya sebelum mewujudkan sesuatu SOP. Dan SOP ini hanyalah sekadar peraturan.
Bukan satu benda yang boleh menyangkut dengan undang. Malahan kadang-kadang kita melihat tiba-tiba mengurut Datuk Syamuddin semalam, menteri yang kononnya menjaga COVID-19 ini, peralatan yang digunakan untuk mengimbas suhu badan dah tak boleh nak pakai sebab tak ada keperluan lagi. Begitu juga dengan buku-buku nota di kedai-kedai atau sebelum masuk pemis juga tidak ada diperlukan lagi. Dan besar kemungkinan kita juga akan mengikut bagaimana yang berlaku di England, di luar negara yang tidak lagi menggunakan pelitup. Di negara Indonesia sekarang ni pun dah menjadi satu suasana yang tidak senang. Ini keadaannya, saudara. Jadi saya rasa pimpinan negara, terutama yang amat-amat Perdana Menteri, harus melihat isu ini. Jangan pandang remeh. Kalau orang agama sudah bercakap, mereka yang pakar, yang mengkaji tentang Al-Quran, mereka tahu maksud-maksud dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah ibu segala ilmu perubatan, saudara. Jangan kita menafikan dan jangan sesekali kita membiarkan masjid masih lagi meletakkan syarat dan sebagainya. Sepatutnya bila saja dilakukan azan, bila imam mau memulakan solatnya, rapatkan saf. Banyak pengertiannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di sebalik perkataan rapatkan saf, bukan menjarakkan saf, bukan menjarakkan insan daripada rumah ibadah. Saudara, itu yang saya dapat. Malahan saya juga mendapat kiriman bahawa Arab Saudi telah pun memansuhkan keperluan vaksinasi bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengumumkan bahawa pelancong yang tiba di negara Arab Saudi untuk menunaikan umrah ataupun ziarah kecil tidak lagi perlu menunjukkan bukti vaksinasi terhadap novel coronavirus. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Dalam satu kenyataan akhbar pada hari Isnin, kementerian itu berkata bahawa mereka yang ingin menunaikan umrah tanpa mengira status vaksinasi mereka cuma perlu mengemukakan semasa ketibaan, iaitu ujian PCR negatif ataupun antigen pantas bagi sampel yang diambil dalam tempoh 48 jam dari tarikh mereka berlepas. Keputusan itu berkuat kuasa mulai 1 pagi Rabu 9 Februari hari ini, saudara. Di negara Arab juga mereka telah menguatkuasakan, tak ada keperluan dah. Saudara. Dan satu benda yang saya agak terperanjat, rupanya mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pula hari ini disahkan positif COVID-19. Kita berdoa, walaupun kita berlainan ideologi, kita tidak sealiran dari segi politik, sebagai insan biasa kita berdoa beliau segera sembuh. Tetapi bagaimanapun saya agak keheranan kerana bila beliau mengatakan bahawa beliau semalam menghadiri satu majlis, itu pengumuman gerak kerja kerangka untuk pelaksanaan pemulihan negara. Jadi katanya saya telah dapati positif COVID-19 pagi ini setelah membuat ujian reaction transcription polymerase chain reaction RT-PCR. Jadi waktu itu seharusnya mereka yang kontak rapat yang hadir pada majlis tersebut sepatutnya bercuti, turut melakukan kuarantin kendiri-diri. Cuma mengherankan saya, Azmin Ali tengok nampak gaya ini dan Tan Sri Noh Omar. Tan Sri Noh Omar yang berada dalam majlis itu hari ini macam seperti biasa, tak ada apa-apa, pergi ke pejabat. Dan saya siau kerana dia hari ini menghadiri satu majlis penyampaian watikah perlantikan penyelaras usaha wanita dan kopersanita di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Itu tengok gambar tu, puan kiriman daripada saya lihat di dalam internet, iaitu Puan Rosni Shah. Jadi saya harap Puan Rosni Shah eloklah buat ujian. Khawatir kerana kalau Tan Sri Muhyiddin sudah terkena COVID-19, mungkin boleh jangkitan gitu. Ataupun sekarang ni dah tak ada dah. Kamu ada ke tak ada, kontak rapat ke, sama ada jangkitan boleh menular sebagainya, boleh berlaku begitu. Saya heranlah sebab saya melihat Azmin Ali ada dalam majlis tu, Tan Sri Noh Omar ada majlis itu, dan kedua-duanya adalah pemimpin daripada Selangor. Dan Selangor adalah merupakan negeri yang tertinggi dalam jangkitan COVID-19. Saya harap janganlah pula anda menjadi kluster jangkitan. Sepatutnya segera buat ujian dan yang terbaiknya kendiri diri. Ini yang diperlukan mengikut SOP sepatutnya, sebab Tan Sri Muhyiddin juga melakukan ini kuarantinnya.
Saya bimbang benda-benda begini. Saya harus mengutarakan supaya kita sedar. Kalau kesilapan kita perbaikilah. Tokoh agama dah bising. Petu Tasimuddin pula disahkan jangkitan. Dan sekarang ni saya nampak normal pula boleh hadir majlis. Tentulah ramai. Jadi mereka yang hadir tu eloklah saya nasihatkan lakukan swab test sendiri setara. Bagaimanapun yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 ini katanya boleh mendapat bantuan itu sejumlah RM100 sehari bagi tempoh 5 hari. Ini melalui bantuan ini disalurkan melalui NADMA. Jadi Agensi Pengurusan Bencana Negara di Jabatan Perdana Menteri. Cuma yang saya nampak, saya tengok itu bantuan tu sehari RM100. Cuma syarat kelayakan bantuan RM100 saya ini, pertama mestilah warga negara Malaysia yang bekerja tetapi telah kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh dikenakan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian bagi konteks COVID-19. Yang kedua, warga negara Malaysia yang bekerja tetapi telah kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh menjalani rawatan di wad. 3, bukan warga negara Malaysia. 4, tiada pekerjaan sebelum dikenakan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian. Dan kelima, mempunyai pendapatan atau menerima gaji dalam tempoh pengawasan. Jadi kalau tak ada itu, tak dapatlah syaratnya. Saya kata, kenapa begitu ya? Dia kata warga negara Malaysia yang bekerja tapi kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji. Bukan, dia kata pemohon yang tidak layak adalah pertama bukan warga negara Malaysia. Kedua, tiada pekerjaan sebelum dikenakan Perintah Pengawasan. Jadi kalau anda tak bekerja, tak dapatlah. Sedangkan ramai yang dalam pekerjaan. Sebab saya kata agak ini keliru lah dia punya penjelasan. Mereka yang tidak layak untuk memohon bantuan RM100 sehari kalau menjalani kuarantin ini, RM100 5 hari dan tempoh 5 hari dapat RM500. Yang tidak layak, tentulah pertama bukan warga negara Malaysia. Yes, itu kita setuju. Tapi dia kata tiada pekerjaan sebelum dikenakan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian. Jadi kalau yang tak ada kerja tu, kalau kena COVID, tak adalah bantuan tu. Hanya mereka yang bekerja saja. Dan mereka juga tidak layak kalau mempunyai pendapatan atau menerima gaji dalam tempoh pengawasan. Pula dah. Saya keliru lah. Jadi saya harap Yang Berhormat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri tolong perjelaskan. Kalau benar nak bagi mereka yang terkena jangkitan COVID-19 ni, bantulah. Kerana mereka juga tak ada punca pendapatan. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang tidak pekerjaan. Itu keadaan sekarang. Sekarang ni saya juga terkejut bila membaca tentang pencatur wang dunia, itu George Soros. Soros meramalkan saudara. Dia kata bahawa ekonomi negara China bakal menghadapi krisis paling tenat. Malahan katanya boleh menuju kehancuran kerana kesan dalam waktu terdekat ini pasaran hartanah semakin mendekati situasi gawat. Saya kalau Soros bercakap ni seriau juga sebab kita pernah mengalami suasana serangan mata wang sebab dia pakar mata wang dunia. Jadi sebab itu saya amat mengharapkan agar warga atau mereka yang berada di Kementerian Kewangan dan hal ehwal Serah Asset Service 2 tahun sia-sia je tu. Itulah keadaannya kita ni. Dan bagi mereka yang jaga di Kementerian Ekonomi melihat amaran daripada Soros, cari jalan saja, jangan dibiarkan berterusan begitu kerana kenyataan ini beliau adalah merupakan pemain atau pencatur mata wang dunia. Kalau nanti kena serang pula sekali lagi kita ni dalam keadaan ekonomi yang begini, mungkin tak kebah kita, mungkin tak boleh bangkit. Dan lebih menyedihkan saya hari ini apabila saya mendapat laporan yang disiarkan oleh media sosial Malaysia Kini. Ia melaporkan bahawa Telekom Malaysia TM mengiklankan tawaran menjual aset miliknya, itu menara TM yang terletak di Jalan Pantai Baru Kuala Lumpur. Bagi saya itu adalah bangunan Menara Rebung. Saya bila sebut ini saya agak terkesan sebab saya adalah antara orang yang juga terlibat dalam mencari bahan-bahan. Saya adalah membekalkan bahan binaan, itu dindingnya cladding, itu daripada aluminium.
aluminium ini bukan dibuat daripada Dongshin, dari Taiwan, walaupun kontraktornya adalah daripada Taiwan, iaitu DPJV, Daewoo Paremba masa tu. Mereka nak menggunakan aluminium daripada Dongshin, tapi alhamdulillah kerana arkitek waktu itu Tuan Hijaz Kasturi, dia kata dia nak yang lebih kualiti, maka produk saya yang saya beli daripada Alcan, saya bawa import daripada Alcan dari Göttingen di Jerman. Saya turun pergi ke Jerman, cari, tawar harga dan sebagainya. Dan bila saya menawarkan kepada Telekom harga yang berpatutan, yang amat-amat sangat, saya pun tak dapat untung banyak mana pun. Tapi saya merasakan, kerana menara Telekom ini, saudara, untuk perhatian pengetahuan saya, di setiap negara di dunia ini, dia mempunyai satu bangunan. Itu menara Telekom yang menjadi tumpuan para arkitek, tumpuan mereka yang terlibat dalam hartanah ataupun bangunan. Sama ada di Dubai, dia punya menara Telekom Dubai. Di India, menara Telekom India. Kalau saudara pergi ke Shanghai, menara Telekom di Shanghai. Saya ingat lagi, saya pergi ke Shanghai, dia bulat. Itu dia, tapi dia panggil Radio Shanghai. Ini adalah merupakan mercu tanda bagi sebuah negara. Begitu juga Telekom Singapura, Telekom Indonesia, Telekom Thailand, satu dunia. Malahan mereka yang terlibat dalam membekalkan peralatan mahupun bahan-bahan untuk membina bangunan itu, mereka merasakan ini satu kesempatan untuk sebagai checking point ataupun untuk tempat untuk orang ataupun pembeli-pembeli mengesahkan produk mereka hebat. Kerana Telekom, menara Telekom menggunakan produk mereka macam Itali, menara Telekom di Itali, menara Telekom di Perancis, menara Telekom di Rusia. Saya hairan apabila menara Telekom Malaysia ini nak dijual. Apakah Telekom tenat sangat sehingga mercu ini? Menara Telekom kita ini salah satu bangunan yang terhebat dan masuk dalam wonders of the world. Kerana arkiteknya Tuan Hijaz Kasturi, dia menggambarkan seperti pokok rebung. Sebab itu dia menggunakan aluminium. Macam buluh disaluti oleh rebung buluh tu disaluti dia punya kulitnya. Begitulah menara Telekom. Tapi kalau nak dijual, saya tu terasa lah. Tapi bagaimanapun terpulanglah itu Telekom buat hal lah. Ini bangunan ini dibina oleh Telekom Research Development Sdn Bhd pada tahun 2001 dan ia berstatus pegangan bebas. Saudara, menurut elan itu, menara TM ini yang dibina sebagai bangunan pejabat lengkap dengan helipadnya. Di atas ada helipad, menawarkan pusat konvensyen seluas 90,431 kaki, ada pusat penjagaan kanak-kanak, macam-macam fasilitas ada. Dan inilah satu-satunya bangunan di mana alat pengawal dinginnya daripada bawah, daripada lantai, bukan dari atas ke bawah, tapi daripada lantai ke atas. Setelah dikaji oleh pakar-pakar mereka yang tahu tentang bekalan hawa dingin ini. Tapi kalau bangunan ini dijual, saya rasa adalah sesuatu yang agak mengecewakan. Tapi secara peribadi, sebab saya ada personal touch dengan menara rebung ini. Sebab saya terlibat bergaduh dengan Daewoo. Saya ingat lagi bagaimana kontraktor daripada DPJV, Daewoo Paremba. Mereka kadang-kadang nak melewat-lewatkan. Jadi tiba-tiba bangunan itu tak sampai pun 10 tahun lebih, tak sampai pun 20 tahun mau dijual. Satu benda yang perlu dipikirkanlah, saudara. Baik, saudara, hari ini saya melihat juga curipan Presiden UMNO masih lagi terus memperjuangkan, mengharapkan agar pimpinan negara, iaitu khususnya Datuk Seri Ismail Sabri, supaya memikirkan secara jelas tentang tindakan untuk membantu rakyat untuk mengekang kenaikan harga barangan. Kerana katanya UMNO Barisan Nasional dulu dah siap. Kita dah siap kerangka macam mana cara untuk mengatasi harga barangan dan sebagainya. Ini SOP ini perlulah diikuti. Jangan kita sama sekali hanya kerana memikirkan untuk mengelak kebertanggungjawapan itu, kita biarkan rakyat yang menderita. UMNO tidak redha, dan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Jangan pula nanti orang akan menyalahkan UMNO bila kenaikan harga barangan melonjak yang begitu tinggi, yang seolah tidak mampu untuk dikawal dan sebagainya, saudara. Dan sehari ini tentulah saya juga kecewa bila dengar, saya tak tahulah apa pula lagi nak kena pada Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Hari ini mahkamah melarang Datuk Najib melupuskan asetnya, aset bernilai 681 juta
dan dia cuma boleh mengeluarkan 100,000 saja sebulan. Saya tak tahulah apa yang ada tersembunyi. Saya tidak mahu mengulas tentang keputusan mahkamah, saudara. Macam saya katakan, saya selepas tuntas baru saya boleh cakap. Tapi bila mahkamah memutuskan hari ini, itu One Malaysia Development Berhad dan sebuah anak syarikatnya memperoleh perintah injunksi daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menghalang Datuk Seri Najib melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga 681 juta atau mengikut nilai tukaran asing hari ini berjumlah 2.849 bilion. Itu saja yang saya sampaikan secara keputusan mahkamah. Lebih daripada itu saya tak boleh, sebab kalau saya banyak macam-macam saya tahu cerita ni, saudara. Tapi kadang-kadang kita akan contempt of courts. Saya cuma mengharapkan keadilan harus diberilah. Dalam perbicaraan Datuk Seri Najib ini, keadilan harus diberi. Itu saja, saudara. Baik, saudara. Hari ini Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Abdul Ghani Saleh telah pun mengumumkan bahawa writ untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri Johor dikeluarkan pada hari ini. Macam saya katakan, selagi writ tak dikeluarkan, tak boleh kita adakan panggil pilihan raya. Dan apabila Suruhanjaya Pilihan Raya mengeluarkan writnya hari ini, pada 9 Februari, maka kita akan menghadapi pilihan raya negeri Johor, di mana menurut Dato' Abdul Ghani, hari penamaan calon adalah pada 26 Februari. Cuma rasa lama lagi rupanya. Saya tahu apa sebenarnya jadi. Dalam keadaan begitu kita mengharapkan janganlah pula COVID terus naik sampai 30-40 ribu. Yang boleh mengakibatkan tergendala lah urusan-urusan untuk pilihan raya. Di mana 26 Februari adalah tarikh pengundi awal pada 8 Mac dan pengundian pula pada 12 Mac. Saudara, writ dikeluarkan hari ini. Sahih, pilihan raya Johor tetap akan diadakan. Dan penamaan calon adalah pada 26 Februari. Maka bertumpulah warga perhatian, pengamal-pengamal politik akan berada di seluruh negeri Johor. Dia kena di seluruh negeri Johor sebab untuk penamaan calon itu di masing-masing punya daerah. Dia ada dalam lebih kurang 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. So saya rasa lebih kurang 26 daerah di Johor itu akan melaksanakan hari penamaan calon. Kemudian pengundian awal pada 8 Mac dan tarikh pengundian pada 12 Mac. Usai 12 Mac itu barulah kita tahu siapa yang akan mentadbir kerajaan negeri Johor, saudara. Kemudian saya melihat dari segi dapatan saya, SPRA menyatakan terdapat lebih kurang 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.59 juta pengundi berdaftar layak mengundi kali ini. Jumlah pengundi di Johor mencatatkan peningkatan kira-kira 28% berbanding tahun pilihan raya yang lalu hanya 1.8 juta, tapi kali ini 2.57 juta bersama-sama dengan pengundi-pengundi muda dan pengundi baru yang automatik, pendaftaran secara otomatis. Dan banyak orang bertanya dengan saya, macam mana pula dengan Perhimpunan Agung UMNO? Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan seminggu selepas pengundian dijalankan. Itu kalau pengundian diadakan pada berapa bulan tadi? Pada 12 Mac, maka ini Perhimpunan Agung UMNO akan bermula pada 16, itu 4 hari. 4 hari lepas daripada penamaan pengundian di keputusan pilihan raya di Johor, maka warga UMNO akan bertumpu di PWTC, iaitu Hari Raya UMNO. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mereka merayakan kemenangan. Mudah-mudahan. Iaitu pada 16 Mac perasmian untuk wanita, pemuda dan juga puteri UMNO akan dilakukan oleh Timbalan Presiden. Sementara itu pada 17-nya persidangan Perhimpunan Agung Pemuda Puteri Wanita berbahaslah anda. Kemudian pada 18 Mac pula Perhimpunan Agung UMNO dimulakan dengan perasmian oleh presidennya, diikuti dengan perhimpunan sehinggalah pada 19 Mac. Jadi sepanjang bulan Mac ni, awal bulan Mac ni nampak gayanya gerakan politik membahang pada kita, saudara. Cuma saya kata astagfirullahalazim, bila kita bercakap soal pilihan raya ni, saudara, saya cukup terkesan lah.
Setelah kita berbalah, kita tidak lagi adanya penyatuan ummah. Okeylah, dah tak ada lah Muafakat Nasional apa semua ni. Dari siapa di media sosial yang saya dapat kiriman SZ Iskandar, saya melihat bahawa tersiar satu kenyataan yang saya harapkan ia bukan benar, tapi kalau benar amat malanglah apabila kita umat Islam sekali lagi terdedah kepada isu kafir mengkafir. Ini yang saya risaukan sebenarnya, saudara. Kerana umat Islam dalam kenyataan itu katanya umat Islam warga Johor yang tidak memberi undi kepada calon-calon dari Perikatan Nasional iaitu PBM dan PAS disifatkan sebagai bukanlah Islam yang sebenar. Itu kata pimpinan dari parti yang mengatakan mereka adalah parti yang perjuangkan Islam dan sebagainya. Saya rasa ini keadaannya agak mengecewakan. Saya harap benda itu tak benar. Saya harap apa yang ditulis oleh saudara SZ Iskandar dalam halaman saya baca itulah halaman saya Syukur Tun Najib, saudara boleh akses dalam internet. Cuma saya merasakan tak sepatutnya hadir kenyataan-kenyataan sebegitu. Cukup-cukuplah. Isu kafir mengkafir, isu dua imam, isu sembelihan tak halal, isu perkahwinan tak sah, ini kita dah tinggalkan berlalu, saudara. Sudah-sudahlah, kita carilah, santunilah politik kita secara matang dan bukan kita saling menyalah antara satu sama lain ataupun menuding jari. Cukup-cukuplah, dan jangan sekali kita menjual agama ini untuk meraih sokongan. Dan hari ini juga saya melihat bahawa rasmilah sudah rundingan antara Parti Amanah, DAP dan Parti Muda. Artinya sekarang ni Parti Pakatan Harapan ketiadaan PKR. Amanah, DAP dan Muda memuktamadkan pembahagian kerusinya dan tidak ada Parti Keadilan. Apakah keadilan sudah berpisah dengan Pakatan Harapan? Kerana setelah siri-siri mesyuarat dan perbincangan diadakan, keputusan rundingan rasmi antara semua parti-parti itu telah sebulat suara memuktamadkan. Itu dipersetujui dengan 3 matlamat. Pertama, untuk memastikan tidak ada pertindahan kerusi antara calon daripada Amanah, calon daripada DAP dan calon daripada Muda. Tapi tidak pula menyebut calon daripada Parti Keadilan. Maka artinya besar kemungkinan Keadilan juga akan bertanding di situ. Kedua, mereka akan menumpukan usaha dan tenaga serta kerja jentera melibatkan hanya Amanah, DAP dan Muda. Dengan harapan mereka boleh menubuhkan kerajaan negeri Johor, katanya. Biarlah mereka bercita-cita, saudara. Jangan kita marah orang bercita-cita ni, jangan marah. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat pilihan raya negeri Johor, Amanah, DAP dan Muda akan bergerak sebagai rakan strategik, sebagai one force. Dan tidak ada keadilan. Ini yang agak big question mark pada saya. Apakah keadilan sudah tidak lagi bersama dengan Parti Amanah? Apakah keadilan tidak bersama dengan DAP? Sedangkan Syed Saddiq kita lihat pergi bertandang ke rumah ke pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya melihat ada nampak sesuatu yang tak kena lah bila mereka memutuskan hanya 3 parti. Kerana saudara, dalam pilihan raya umum yang lalu tahun 14, PKR mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Tapi sekarang ni Parti Keadilan disisihkan. Sama ada disisihkan oleh DAP atau disisihkan oleh Amanah. Dan mungkin kerana kehadiran Parti Muda ini, mereka lebih yakin boleh menarik sokongan pengundi-pengundi muda, maka PKR atau Parti Keadilan dipisahkan. Ini dapatan saya. Kerana waktu pilihan raya dulu, PKR mendapat 36 kursi, Barisan Nasional 19 kursi dan PAS 1 kursi. Itu keputusan pilihan raya yang ke-14. Bukan Pakatan Harapan, saudara. Mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Jangan saudara confuse ya, sebab semua calon-calon yang bertanding dulu, Barisan Nasional menentang Parti Keadilan, bukan Pakatan Harapan. Lepas mereka berjaya, baru mereka menyebut Pakatan Harapan. Jadi waktu itu, di mana Bersatu ada 11 kursi. Kesan daripada kejayaan mereka, Bersatu PBM waktu itu ada 11 kursi, iaitu 8 kursi yang mereka menang dan 3 kursi di mana ahli UMNO yang melompat menyertai PBM, iaitu wakil rakyat daripada Sedili, Johor Lama dan Endau. 3 kursi ini mereka melompat. Katak-katak ni. Sekarang ni kalau mereka nak balik-balik pun, saya rasa barang dijauhkan Allah lah. Saya harap agar Presiden Parti tidak
menerima lah untuk mereka nak bertanding lagi, cukup lah, tak payah lah. Walaupun saya dah dengar bahawa ada usaha-usaha sedang dilakukan, kononnya mereka nak melompat balik itu daripada adun di Johor, setelah katanya 3 adun daripada PBM yang telah pun melompat. Itu daripada ini di Johor, minggu lepas saya dapat umumkan. Jadi ada Sedili, Johor Lama dan Endau. Jadi bersatu ada 8-3 ada 11. Dan kali ini Muda bertanding di kerusi yang dimenangi oleh PBM. Di mana 2 kerusi ini adalah yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Artinya Muda diberi kesempatan bertanding untuk 6 kerusi. Secara ini satu benda, satu perkembangan politik yang harus kita lihat. Apakah parti DAP begitu yakin Parti Muda boleh menyumbang 6 kerusi tersebut? Ini sebab itu saya kata, I'm just wonder, where is PKR? Apakah PKR ini akan mewujudkan jajaran baru atau terpulang? 6 kawasan itu kebanyakannya adalah kawasan-kawasan PBM. Artinya parti DAP dan parti Amanah sudah menolak sama sekali parti PBM. Apakah mungkin Parti Keadilan pula baik dengan PBM? Pun juga persoalan saya yang saya tak boleh nak jawab, kerana belum ada kenyataan daripada Parti Keadilan. Bagaimanapun dari segi keputusan yang dicapai, Muda akan bertanding di kawasan pertama sekali N5, iaitu di Tenang. Kawasan Tenang ini pilihan raya dulu dimenangi oleh calon daripada PBM di bawah lambang Parti Keadilan. Dia mendapat, calon itu mendapat 7,645, mengalahkan calon Barisan Nasional 6,575. Di sini yang saya katakan bahawa ruang untuk UMNO Barisan Nasional menebus kembali di Dun Tenang itu cerah, dan kini diserahkan juga pada Muda. Jadi terpulanglah pada warga UMNO Barisan Nasional di Tenang untuk segera merampas kedudukan kursi tersebut. Sebab dulu dimenangi oleh parti PBM, kali ini diganti oleh Pakatan Harapan untuk Muda. Kedua adalah kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Kepong, juga dimenangi oleh calon daripada PBM di bawah lambang Parti Keadilan, kerana kursi itu dimenang oleh PBM yang mendapat 11,665 undi, mengalahkan calon Barisan Nasional yang cuma dapat 10,392. Tak banyak mana pun, 1,000 lebih saja, saudara. Dan ketiga adalah kawasan Parit Raja. Kawasan Parit Raja ini dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional, tetapi mengalahkan calon daripada PBM. Pilihan raya lalu, UMNO Barisan Nasional mendapat 9,549 undi, sementara calon daripada PBM 8,911. Begitu juga yang keempat adalah kursi Dewan Undangan Negeri kawasan Macau. Barisan Nasional mendapat 9,375. BN menang, mengalahkan calon daripada PBM yang cuma mendapat 8,971. Ini 2 kawasan yang dimenangi oleh Barisan Nasional, diletakkan oleh DAP, oleh Amanah kepada Muda untuk bertanding. Katanya dengan undi yang begitu sedikit, majoritinya boleh menang lah, kata mereka, saudara. Kemudian bagi kursi Dun Puteri Wangsa, pilihan raya lepas, Parti Peribumi Bersatu mendapat 37,545 kursi, undi, mengalahkan Barisan Nasional yang cuma dapat 12,586. Saya kata ini adalah kawasan DAP ini. Besar kemungkinan calon yang akan diturunkan oleh Muda adalah calon daripada keturunan bukan Melayu. Ini pemberiannya, tapi menggunakan lambang Muda. Ini kawasan PBM dulu, calon PBM. Dan yang keenam adalah Bukit Permai. Di Bukit Permai juga kursi PBM yang memenangi pilihan raya lepas dengan 10,998 undi, mengalahkan calon Barisan Nasional 8,467. Jadi saya melihat sekarang ni bahawa Pakatan Harapan menolak secara total Parti Peribumi Bersatu dan digantikan dengan PBM, digantikan dengan Parti Muda pimpinan Syed Saddiq. Tak ada pula dengar kata Syed Saddiq nak bertanding di Muar dan sebagainya, tak ada. Ini cuma ada 6 kursi, iaitu di Tenang, Bukit Kepong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai.
mereka merasa yakin bahawa muda boleh menyumbang. Itu pulang pada mereka lah. Dan kepada warga UMNO, you have to work hard. Sebab ini kawasan, cuma 2 kawasan yang dimenangi oleh UMNO. Sedangkan 4 kawasan lagi adalah kawasan yang saya yakin dari pecahan pengundinya adalah pengundi bukan Melayu. Macam contohnya Puteri Wangsa. Tapi saya tak tahulah, setulang mungkin diberi pada DAP yang akan bertanding di situ. Tapi di mana, saya melihat ini, di mana kedudukan keadilan. Keadilan bertanding di mana? Kalau 6 kursi itu bagi pada muda, tinggal lagi lebih kurang dalam 50. Sedangkan perjanjiannya dulu amanah 20 kursi, keadilan 20 kursi, DAP 16 kursi. Saya nampak sudah pecah perkongsian mereka. Ini unsur-unsur berlaku perpecahan. Kita tidak mahu meraihkan perpecahan mereka. Cuma saya harap warga UMNO di Johor bekerja keraslah anda untuk menobatkan kembali UMNO. Jadi bagaimanapun saudara, kepada diorang ni yang kita rasa nak menerima alih-alih bukan yang orang UMNO ni yang melompat dulu, khususnya macam pemimpin, kita amat mengharapkan kepada mereka yang berhasrat mau kembali semula kepada UMNO, semolek-moleknya saya rasakan kita kena kuarantin lah mereka dahulu. Bukan boleh terima bulat-bulat. Biar mereka ni benar-benar bebas dari penyakit katak ni. Kerana perlu diingat, UMNO bukan parti tong sampah. Siapa saja boleh keluar dan masuk. UMNO ada caranya. Sebenarnya saudara, ibaratkan kapal. Macam sebuah kapal tu memang kita perlukan air untuk berlayar. Tapi air tidak mahu boleh masuk dalam kapal. Kita okey, kita nak berlayar, kita perlukan air. Kalau tidak, kapal tak nak berlayar. Tetapi air duduk di luar saja. Kalau air masuk dalam kapal, maka kapal akan karam. Dan semua akan tenggelam. Ini yang harus diingat oleh pimpinan UMNO. Saudara, ya, jadi narui kehidupan kita mencari keperluan dunia, tapi dunia tak bolehlah nak masuk dalam hati kita. Kalau dunia masuk dalam hati kita ni, kita akan karam, kita akan lalai, kita lupakan Allah. Jadi dengan dakwahnya apa semua ni, kita berusahalah untuk tidak meletakkan kepentingan duniawi itu mengatasi segala-galanya. Dan ini satu hal lagi saudara. Besar kemungkinan selepas saja Johor mengadakan pilihan raya negerinya, saya mendapat bagaimana laporan daripada media sosial Malaysia Gazette. Dan macam saya katakan, besar kemungkinan Kedah juga akan terpaksa menghadapi pilihan raya negerinya. Tentang Kedah ni, tentang kursi-kursi, berapa jumlah apa semua tu, saya ingat saya nak ulang besok. Tapi mengikut laporan yang kita terima, bahawa terdapat 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah sudah pun hilang kepercayaan kepada kepimpinan ini Menteri Besar yang ditajuk oleh Datuk Sanusi. Ini gambaran saya dapat saudara. 5 orang. Kalau 5 orang memang guyup lah. Suka tak suka. Sebab sos yang kita dapat juga ini datang daripada pejabat Menteri Besar katanya. Ya, tapi mereka tak menamakan siapa dan mewakili parti mana. Jadi kesan daripada tersiarnya berita tersebut dah tular dah sekarang ni. Kedah kini sedang dijengah cakap-cakap bahawa kemelut politik akan berlaku di Kedah. Kedah akan mengadakan terpaksa membubarkan Dewan Negerinya kalau 5 orang tarik sokongan. Bagaimanapun kita tunggulah saya. Cuma saya haraplah supaya dalam keadaan begini teman-teman daripada PAS ni janganlah mendahului segala-galanya. Saya dapat kiriman ini, saya rasa tak patut pun. Bagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Salihuddin Ayub. Dia kata pengurusi Biro Antarabangsa Salihuddin Ayub menyifatkan kenyataan duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Abdul Hadi Awang di Qatar baru-baru ini yang katanya akan memberi bantuan dan sokongan kepada kerajaan Taliban di Afghanistan sebagai satu kenyataan terburu-buru. Ini betul. Keadaan sekarang ni saudara, kita suruh dia jadi duta bukan untuk menyokong mana-mana parti, cari pelaburan. Sekarang ni bila dibuat keputusan yang dilihat mendahului kabinet, sepatutnya sesuatu keputusan kerajaan mesti dibawa ke kabinet, biar kabinet memutuskan, atau Perdana Menteri sendiri yang mengumumkan, bukan beliau sebagai duta mengumumkan begitu. Dia Datuk Salihuddin Ayub kata Abdul Hadi juga dilihat mendahului kabinet.
Jadi Timbalan Pelaksana Amanah itu membangkitkan persoalan adakah Kabinet dan Kerajaan Malaysia telah memberi kuasa kepada Tuan Guru Haji Hadi ini untuk membuat kenyataan sedemikian bagi pihak kerajaan. Kerana ini saudara-saudara, komitmen sedemikian mesti diperakui oleh Kabinet kerana implikasinya berkaitan dengan protokol tentang dasar luar negara. Jadi jangan hanya kamu sebagai duta kamu boleh buat sembarangan. Ini masalahnya sekarang ni saudara. Saya melihat, saya tak maulah nak membelasah lebay ni, tetapi bagi saya kata, kalau orang tu tak tahu nak pentadbiran, buat macam-macam kenyataan. Sekarang ni dia memperakui kerajaan Taliban. Apa kata kerajaan Mesir? Apa kata kerajaan Turki? Apa kata kerajaan Arab Bersatu? Apa kata banyak saudara kesan itu. Dan apakah dia telah berunding dengan Wisma Putra? Ini yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Hidayat Ayub. Kerana pada 4 Februari lalu, Abdul Hadi yang merupakan duta khas kerajaan Timur Tengah bertemu dengan wakil Taliban di Doha, Qatar. Jadi, wakil tetap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Taliban, Muhammad Shoaib Sahin berkata, dia dan Abdul Hadi membincangkan keperluan Malaysia untuk menyediakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada Afghanistan. Dah jadi komitmen kita kepada kerajaan Taliban. Jadi, bagaimanapun Menteri Luar Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia masih menunggu keputusan pertubuhan antarabangsa sebelum mengiktiraf kerajaan Taliban di Afghanistan. Ini protokol Kementerian Luar mesti dipahami. Jadi kalau kamu tak faham tentang pentadbiran negara, tak faham tentang hubungan antarabangsa, tak faham tentang protokol antarabangsa, ini menyangkut soal antarabangsa. Kita khawatir akhirnya kita akan diboikot oleh negara-negara lain. Sebab kerajaan Taliban Afghanistan masih belum mendapat pengakuan daripada bangsa-bangsa bersatu. Kalau mendahului begitu, itu yang saya boleh kata, Malaysia tidak harusnya terburu-buru untuk mengiktiraf kerajaan Taliban di Afghanistan. Jadi pengumuman Abdul Hadi ini memberikan, kerana nak beri bantuan, sokongan, menimbulkan beberapa persoalan yang mengejutkan warga antarabangsa. Saya rasa lah, cukup-cukuplah, jangan buat silap. Sebab itu kadang-kadang saya kata, tak payahlah dia jadi duta ni. Tak tahulah yang amat bawah Perdana Menteri harus memikirlah secara serius. Sebab kita sekarang ni dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan susah, kita pula nak bantu pula kerajaan Taliban di Afghanistan. Rakyat sekarang ni ramai dah tak makan ni. Itu yang perlu didahulukan. Dan saudara, toward the end, dalam apa pun, perut rakyat perlu diisi. Charity begin from home. Segala kebajikan mesti bermula dari rumah. Malu kita kalau orang cakap lala kena orang ketawakan kita. Dunia luar akan ketawakan Malaysia. Rakyat kamu terpaksa naikkan bendera putih, tak cukup makanan, menjerit nak minta pengeluaran wang daripada Kepulauan Sembawang Kerja. Tiba-tiba duta kamu mengatakan kamu akan membantu untuk membangunkan Afghanistan, memberi bantuan makanan dan sebagainya. Apa benda ni? Jadi saya harap yang bawa Perdana Menteri kena tegur. Saya harap yang bawa Perdana Menteri kena berani menegur. Tak kisahlah dia Presiden PAS ke apa semua, kalau silap yang menyangkut soal dasar luar negara. Ini bukan main-main. Saudara, saya haraplah supaya kita bagaimanapun letakkan keyakinan pada pimpinan negara hari ini. Jangan kita melakukan kesilapan demi kesilapan. Akhirnya dunia luar melihat kita adalah negara yang cacar marbah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.